Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kepada semua umat Islam yang telah diberikan rezeki untuk menunaikan umrah maupun haji di Makkah. Kita seharusnya bersyukur di atas kesempatan dan peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah di tanah haram. Dalam melakukan sesuatu ibadah yang telah disyariatkan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menuruti ketetapan tersebut. Namun apa yang terjadi sebaliknya ialah tersebar satu video seorang perempuan yang telah diberikan rezeki menunaikan umrah telah melawan hukum Allah dengan mengenakan pakaian ihram seperti seorang lelaki ketika melakukan tawaf. Hal seperti ini telah terjadi pada sebelum ini, iaitu seorang lelaki menyamar sebagai seorang perempuan ketika menunaikan umrah, dan pada kali ini pula seorang perempuan menyamar sebagai seorang lelaki. Mereka-mereka ini berani melanggar hukum dan ketetapan tanpa ada rasa ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah patut bagi mukmin dan tidak pula bagi mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan, iaitu yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Kalimat thayyibah, iaitu kalimah tauhid la ilaha illallah, selain bermaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada zat, sifat dan asma-Nya, ia juga bermaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Apabila artinya seseorang itu esa Allah Subhanahu wa taala secara zat, jika dia menyekutukan dan atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala dalam peraturan dan undang-undangnya. Mereka yang digolongkan sebagai kafir oleh Al-Quran tidak terhad kepada mereka yang mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu mulhid atau musyrik, tetapi juga mereka yang beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, pengatur dan pendidik yang secara fitrah dimiliki oleh setiap manusia, tetapi mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dengan melaksanakan syariatnya. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Setiap mukmin diwajibkan tunduk, patuh dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada difahami atau tidak difahami akalnya, selari atau tidak selari dengan hawa nafsunya. Setiap orang yang beriman sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36 tidak mempunyai pilihan selain mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari surah An-Nur ayat 51.
Siapapun tidak mungkin meragukan iblis dalam keimanannya terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia sesat dengan meyakini Allah beranak dan diperanakkan atau ada sekutu baginya. Kerana iblis berdialog secara langsung dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang mengkufurinya. Gugurnya keimanan iblis yang berakhir dengan dilaknatnya iblis hanya kerana kufur terhadap satu aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis yang sesat mengatakan Allah Subhanahu wa taala salah dalam aturannya. Sepatutnya Adam, manusialah yang harus sujud hormat kepada iblis. Sikap kufur yang sama juga ditunjukkan oleh sebahagian daripada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi wasallam, di mana apabila mereka tidak ada lagi hujah untuk menderhaka kepada Allah dari segi zat, iaitu setelah 40 orang di antara mereka mendengar firman Allah di sebalik bukit Tursima. Mereka juga cuba berkompromi dengan Nabi Musa alaihi wasallam bahawa mereka hanya akan tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang selaras dengan kehendak dan akal fikiran mereka. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Adakah kamu beriman kepada sebahagian kitab iaitu Taurat dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Maksudnya, iman tidak mempunyai peratusan, meyakini dan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya atau tidak sepenuhnya. Tidak ada dalam kamus iman, orang itu sudah agak beriman atau masih belum beriman sepenuhnya atau masih agak kafir. Kesesatan yang sama juga sudah lama ditunjukkan di negara ini oleh golongan sepilis. Sepilis ialah sekularisme, pluralism dan liberalism. Mereka-mereka ini mengaku mukmin namun kufur terhadap sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Malah di kalangan mereka tidak sedikit yang terperangkap dengan logik syaitan yang sesat dengan mempertuhankan akal dan menghina syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak selari dengan logik akal mereka. Saya mendoakan semoga golongan sepilis di negara ini tidak cuba menjadi Fir'aun kecil yang sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bissawab.